Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar suara saya ke? Dapat, Ustaz. Ada masalah teknik apa ni? Ya. Sekejap. Okay, share screen. Okay. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai nikmat yang diberikan. Terlebih dahulu mohon berbanyak maaf ada kesilapan teknikal. Majlis ilmu kita pada malam ini bermula lewat sedikit daripada yang dijadualkan. Baik. Kita menyambung perbincangan kita dalam wacana wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, seperti biasa yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui platform Zoom dan juga live Facebook kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja anda berada. Mungkin sama ada anda berada di Malaysia ataupun Brunei, kalau ada Singapura barangkali, ataupun luar daripada Asia Tenggara. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala sekalian. Kita sambung. Minggu lepas saya tidak bersiaran. Balik ke Tahun Baru, cuti, mungkin ada masalah inilah kan, lain kurang stabil lah kot. Baik, malam ini kita menyambung siri ke-33 ayat ke-8 dalam surah Al-Maidah yang dapat kita simpulkan sebagai tajuknya berdasarkan kepada inti ayat tadi, jadilah orang yang sentiasa menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kunu, kata perintah, jadilah kamu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kunu, jadilah kamu qawwam. Qawwam ni daripada perkataan qama, kan, qawwam macam kita sebut qiyam, berdiri, kan, orang yang berdiri, yakni yang menegakkan kebenaran, lillah, kerana Allah, artinya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, syuhada bil qist, kerana menjadi saksi dengan adil. Al-qist ni adalah al-adli ataupun bil qisti bil adli. Baik, wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum
ala alla ta'dilu, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Allah menegaskan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu kerana ia aqrabu, lebih hampir, lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha khabir, Maha mengetahui apa yang kamu ta'malun, kerjakan ataupun buat. Baik. Apakah hubungan ayat ke-8 dalam surah Al-Maidah ini dengan ayat-ayat yang terdahulu? Ini peringkat awal kan, di antara permulaan surah. Kita dah jumpa dah sebelum ini ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 dalam surah Al-Maidah. Kita buka tengok kan. Baik, dalam ayat yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia supaya sentiasa mengenangi ataupun mengenangi ataupun ingat kepada segala nikmat yang dia berikan kan kepada manusia. Dan juga ingat apa dia? Perjanjian. Perjanjian yang dimeterai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ada perjanjian ke dengan Allah Taala ni? Ada ke perjanjian? Ada ke perjanjian kita dengan Allah Taala? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Awal ayat pertama lagi kan. Supaya penuhi janji. Kan, penuhi janji. Perjanjian apa tu? Tak. Kalau kita barangkali janji dengan isteri, janji dengan pasangan ataupun janji dengan anak ataupun yang ada cucu, janji dengan cucu kan, dan seumpamanya lah kan. Baik, kita ada perjanjian sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa barangkali kan. Kalau lupa memanglah dah lumrah manusia. Baik, ayat 8 dalam surah Al-Maidah, ni kalau yang tadi tu ayat pertama. Saya sebut yang kedua, ayat pertama kan. Ayat pertama pun ada, ayat kedua pun ada dalam surah Al-Maidah ini. Kemudian ayat yang ke-6 pun ada tak? Baik, jadi dalam ayat yang ke-8 yang kita bicarakan pada malam ini berkenaan dengan perjanjian yang pernah dimeterai antara kita manusia dengan pencipta, dengan Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Untuk berlaku adil kepada semua pihak. Berlaku adil kepada semua pihak termasuklah musuh kita. Biar betul. Betul ke kita nak berlaku adil pada musuh kita? Kan musuh kita malam ini Malaysia lawan Bangladesh. Kan? Betul ke? Kan? Jangan bising. Kan? Kena diam tak. Nanti pemain bola sepak negara kita ni tak boleh fokus kerana laungan dan sokongan jaditan penyokong tadi tu. Baik. Jadi kita lupa barangkali ada janji kita dengan Allah Ta'ala, termasuklah juga untuk berlaku adil kepada semua pihak, termasuklah musuh kita, sekalipun mungkin hati dan perasaan kita sebagai contohnya kan, kita rasa tak puas hati ni kan, macam mana takkan aku nak berlaku adil kepada dia, sebelum ni dia banyak menzalimi kita dan seumpamanya. Maka Allah perintahkan kepada umat Islam supaya dalam ayat yang kita bacakan tadilah kita jumpa, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kan, apa jua pun. Baik, masuk kepada perbincangan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, menjelaskan tentang hakikat kesaksian yang adil. Nak jadi orang yang qawam, yang menegakkan keadilan, kita lihatlah sebagai sampel. Yang ni tuan-tuan boleh baca lah. Tulisan Dr. Hamka ni semua orang kenal kan. Orang lama lah. Kalau anak-anak barangkali dia tak tahu. Tapi ada juga orang kita tahu nama Hamka. Hamka tu tidak ada makna. Tapi kalau dia letak nama anak tadi Hamka, kita faham itu adalah merujuk kepada Haji
Abdul Malik, Karim, Amrullah, kan Hamka. Kan? Singkatan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, antara tokoh yang hebatlah daripada Padang Sumatera. Ada kitab tafsir dia, tafsir Al-Azhar yang dikarang dalam penjara. Kan? Baik, antara lain dia menulis jika seorang mukmin diminta keterangannya dalam suatu perkara, adalah dia hanya memberikan kesaksian yang benar, iaitu yang adil. Kita perhati tengok orang yang hadir kes perbicaraan mahkamah sebagai saksi. Kan, bila peguam bela, kemudian bila pendakwa raya, dia saksi bagi pihak siapa? Kalau dia saksi bagi pihak pendakwa raya, kan, dan ia juga disoal selidik oleh pihak peguam bela untuk mendapatkan fakta. Kan, dua-dua masing-masing dua pihak tadi itu berusaha untuk menang dalam kes yang sedang dibicarakan misalnya. Jadi kalau kita selaku saksi kena berlaku adil. Okay, jangan terpesong kerana cinta atau benci, kerana musuh atau kawan, atau kerana mereka yang berhadapan akan diberi kesaksian tentang kaya, kemudian enggan kerana kaya atau miskin, sama ada kesihan kerana miskin. Yang penting ialah katakan apa yang anda tahu, apa yang kita tahu, beritahu kebenaran. Walaupun kesaksian itu akan memberi manfaat kepada orang yang anda tidak suka. Orang yang anda tidak suka, kita selaku saksi. Kan, kes rasuah ke, kes apalah kan. Jadi bila ditanya, kita kena bercakap benda yang betul. Kalau tidak, kita akan dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh agama kita sebagai saksi yang dusta, saksi yang bohong, atau membahayakan mereka yang anda suka. Baik. Ini sekadar contohlah, ini boleh bacalah, nanti kita semak balik. Baik, kita masuk kepada yang pertama. Masuk yang pertama, kalau kita refer balik kepada ayat yang kita bacakan tadi, ayat 8 dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kunu qawwamina lillah. Kan, kunu, wahai orang beriman, saya dah sebutkan, dan ini kita kena ingatlah berulang kali, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menitahkan, memanggil, menyuruh wahai orang beriman, artinya di sana ada tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh orang yang beriman tadi. Kan, sebab apa? Sebab orang beriman dia beza dengan orang Islam. Orang Islam ada yang puasa, ada yang tak puasa, ada yang sembahyang, ada yang tak sembahyang dan sebagainya. Tapi kalau orang yang beriman, sudah tentu dia akan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Itu beza antara orang Islam, orang Muslim dengan mukmin. Maka di sini ada kewajipan kepada allazina amanu, termasuklah walaupun ganti nama itu ditujukan kepada jamak muzakkar salim, lelaki, kan, tetapi termasuk sekali kepada wanita. Jangan pula orang perempuan dia kata khitab atau ayat ini ditujukan kepada lelaki. Nah, kami tidak termasuk. Kalau nak tahu kami masuk atau tidak, okey, kita boleh baca dia katalah surah An-Nisa. Ayat dalam surah An-Nisa ni banyak ganti nama ditujukan kepada wanita. Kan? Itu jelas ayat itu kepada wanita, dan dalam banyak ayat lain ditujukan kepada kaum lelaki tak termasuk kami. Itu golongan yang yang tidak betul lah. Kunu kata perintah, kan, hendaklah kamu jadi, daripada perkataan kana yakunu, kunu, kan, kita biasa mendengar kun, jadilah, kan, kunu, kata perintah, jadilah kamu qawwamina lillah, kan, orang yang menegakkan kebenaran. Jadi orang yang menegakkan kebenaran, lillah yang dimaksudkan di sini ialah lillah, artinya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat kerana Allah Taala, bukan kerana duit, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, bukan kerana itu, kerana tapi solid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik. Dalam ayat
135. Kita dah sebut dah sebelum ni tuan-tuan. Siri yang ke berapa? Kan, siri yang ke berapa ayat 135 dalam surah An-Nisa ini? Siri yang ke-27. Siri yang ke-27 dahulu ada kita bicarakan tentang berlaku adil kepada kaum kerabat. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, perhati tengok. Kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Kan? Dengan yang ayat kita baca tadi, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, yang bawah ni. Kan, yang atas adalah surah Al-Maidah, surah An-Nisa. Kunu, jadilah kamu qawwamina bil qist, penegak keadilan dan para saksi yang benar lillah, kerana Allah Taala. Manakala ayat 8 yang kita sedang bicarakan ini, kunu qawwamina lillah, antara dipanggil takdim dan takhir. Yang takdim iaitu lillahi syuhada bil qist. Kan, di sini bil qisti syuhada lillah. Baik. Dia ada sedikit perbezaan makna lah. Baik. Jadi makna di sini okey. Yang surah An-Nisa tadi, hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran dan saksi yang benar lillah, yakni ikhlas kepada ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun surah Al-Maidah ini ayat 8 ini, jadilah kamu penegak kebenaran. Sama je kan? Sama saja, cuma lillah dia didahulukan. Bahasa Arab dia panggil takdim. Kan? Kalau yang sini okey, takhir. Kan? Takhir, ini takdim. Jadi semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apabila kita perhati tengok antara kedua frasa ayat ini, kita akan dapati ada sikit perbezaan. Walaupun dengan lafaz yang hampir sama. Tuan-tuan boleh detect kan perasan. Kunu qawwamina, kunu qawwamina bil qisti, yang ni duk yang ketiga, yang ni bil qisti ni duk yang kelima kan. Syuhada lillah, jadi lillahi syuhada. Kan? Baik. Jadi kita perhati tengok ungkapan pada ayat 135 menekankan kepentingan al-qistu. Qist. Kan? Kalau orang awak nama apa? Kristina. Dia tak tahu apa makna. Dia ingat nama Kristina ni, tak tahulah, mungkin nama orang putih ke apa ke, kan dia tak tahu bahawa Kristina itu adalah daripada al-qistu, kan. Jadi patutnya kalau ikutkan betul dia punya sebutan, jadi Kristu. Kristi itu jadi jar majrur. Kan? Tak apalah. Tapi nak ceritanya begitu kalau dari sudut penggunaan nama dan sebutan yang betul. Baik. Jadi menekankan kepentingan al-qistu, iaitu keadilan, diikuti oleh persaksian. Ini kerana siap ataupun siakul kalam, artinya rangkaian ayat dan yang tadi mengenai kehakiman dan hak yang mesti disempurnakan dengan adil dan saksama dalam hubungan persemendaan. Persemendaan tu apa tuan-tuan? Persemendaan. Maknanya bila soal ipar duai, kan? Abang ipar, kakak ipar, kan? Biras, kan? Itu menjadi persemendaan. Mereka menjadi bersaudara disebabkan oleh perkahwinan. Kan, persemendaan. Baik, adapun yang kedua iaitu ini kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Menekankan perihal keikhlasan. Sebab apa? Sebab lillah ni kerana Allah. Kan, kerana Allah maknanya kalau yang pertama di sini ialah penekanan kepada keadilan, itu lebih utama. Manakala dalam surah Al-Maidah yang kita bicarakan pada malam ini memberi penekanan kepada lillah, iaitu keikhlasan. Hanya untuk Allah, artinya kena ikhlas dalam melaksanakan kesaksian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perihal keikhlasan dalam melaksanakan tanggungjawab kepada Allah dan siap
ataupun ayat tadi itu yang sebelumnya berkenaan dengan perjanjian yang berlaku antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua ialah daripada ayat ini, ayat ini kita ambil satu ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu ni, kan? Baik. Ayat yang frasa yang kedua ialah iaitu syuhada bil qist. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillah. Jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana faktor-faktor yang lain yang disebutkan tadi secara ringkas, tetapi kan ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua ialah syuhada bil qist, maknanya menjadi saksi dengan adil. Dan syuhada daripada perkataan syahid, saksi. Kan syuhada adalah kata jamak, jadi saksi-saksi menjadi saksi-saksi bil qisti, yakni bil adli, dengan adil. Baik. Perkataan ini menunjukkan kehadiran, misal kata kita lah, tak? Kita ni untuk memberikan kesaksian kan di dalam perbicaraan misalnya. Kan perbicaraan ini kalau dalam konteks semasa lah, kalau dulu barangkali apabila dipanggil oleh hakim, kan, dan mahkamah pun tengoklah dalam kes apa dia. Misalnya dalam kes kita menjadi saksi kepada perceraian, kan, antara pasangan tadi. Hakim nak tahu kan betul atau tidak si lelaki tadi itu melafazkan cerai kan kepada si perempuan, mana isteri dia, kan. Jadi bila dia soal selidik, okey, maka dipanggillah, katakan kita ni, kerana kita satu-satunya saksi, kan, yang ada di, misal kata tak kiralah kalau dulu-dulu barangkali di rumah ke di mana-manalah yang berlaku cerai di luar mahkamah ini. Yang mana kita pun tertakluk pada zaman. Kalau hari ini saya dapat tahu daripada rakan-rakan yang peguam ini, cerai di mahkamah artinya suami melafazkan cerai di luar mahkamah menjadi suatu kesalahan di sisi enakmen agama Islam negeri. Kan? Mungkin yang tu saya tak pastilah sama ada negeri A, negeri B, tak tahu. Tapi yang saya tahunya menjadi kesalahan dan boleh didenda lah, kan. Tapi kalau si suami tadi lafazkan cerai, kan, jika dah betul dengan ni apa semua, artinya jatuh talak. Cumanya untuk nak menyelamatkan keadaan, maka digubal satu peraturan ataupun enactment untuk kebaikan bersama. Baik, jadi memberikan kesaksian, ketepatan dalam memberikan keterangan dan keadilan dalam penghakiman. Dia meliputi semua maksud di atas ini, bermakna mereka saksi-saksi tadi itu tidak bagi kesaksian, tidak menjatuhkan hukuman, tidak menghadirkan diri kecuali. Dari sudut usul bahasa Arab ni, tidak kecuali bermakna dia hadir sebenarnya. Jangan baca kena habis. Baca kena habis. Jadi artinya mereka hadir untuk memberikan kesaksian demi menegakkan keadilan. Demi menegakkan keadilan dan kebenaran apabila dipanggil oleh pihak mahkamah lah dalam konteks masa hari ini. Malah memberikan persaksian yang dusta dicela dalam agama. Kan? Kita hari ini ada mungkinlah kan sebagai saksi yang dusta. Biasanya sama ada di mahkamah sivil maupun mahkamah syariah, kan, seorang itu okey berjanji ataupun bersumpah untuk memberikan inilah apa kita panggil fakta yang betul, yang benar setelah disoal jawab oleh kedua pihak dah, sama ada peguam bela ataupun juga peguam cara, kan, ataupun pendakwa raya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 72, wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Maksudnya, dan orang yang tidak memberi persaksian yang dusta
Dan apabila mereka menemui perkara-perkara yang sia-sia, lalu mereka begitu sahaja yakni tanpa melibatkan diri dengannya. Ini sebagai satu ancaman lah, suatu ancaman kepada saksi, kepada manusia, kepada umat Islam khususnya untuk menjadi saksi yang adil. Ada juga yang berlaku, kan? Ada juga yang berlaku dalam kita benci kadang-kala saksi ini jadi kantoi. Dia ni menipu, kan? Kerana dia tak dapat apa dia panggil hidulah soalan yang diajukan oleh pihak atau terutamanya pihak peguam bela. Kan kalau dia menjadi saksi kepada plaintiff, kan? Jadi akhirnya mahkamah mungkin meminta kepada pihak peguam bela meminta kepada mahkamah untuk menggugurkan saksi ini kerana saksi ini adalah seorang yang tidak kredibel dan sebagainya lah, kan, begini-begini. Ini berlakulah, kan, dalam sistem mahkamah kita hari ini. Jadi kesaksiannya tidak diterima, kan. Jadi tidak diterima dan mungkin kalau dia melibatkan satu kes, dia melibatkan dia satu-satunya saksi, dia akan mungkin menjejaskan keputusan perbicaraan nanti, kan. Baik, yang ketiganya ialah kena bersikap adil kepada semua. Frasa ketiga ayat tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kalau kita ni tak suka kepada satu kaum ataupun satu pihak, satu orang, satu golongan, menyebabkan kita ni tidak berlaku adil kepada mereka. Ini berlaku tak kira lah apa juga dalam konteks dulu ataupun hari ini, kan, dalam konteks sama ada parti politik ke, pasukan bola sepak ke, di mana sahajalah bila saya ni tak suka pada sekian-sekian, kan, saya tak nak cerita kebenaran. Baik, ungkapan adil ataupun bahasa Arabnya selain daripada al-adlu adalah al-qistu, dan yang sama rata tanpa ada pilih kasih ataupun orang panggil apa, pilih bulu aku, kan. Baik, adil dengan maksud ini dapat kita fahami antara lain berdasarkan kepada firman Allah. Inilah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kita maklum bahawa adil ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Tempat yang bagaimana? Kalau kesaksian tadi kita dah tahu dah, kan, bab talak ke, bab cerai ke, bab rasuah ke, bab apa whatever, kita sebagai saksi, maka kita kena berkata-kata dengan kata-kata yang benar, tanpa ada tekanan, tanpa ada desakan ataupun untuk nak berpihak kepada seseorang, kan, yang dipanggil okey tidak, yang orang yang kena dakwa. Baik. Tuan-tuan sekalian, keadilan dalam Islam adalah keadilan yang tidak terjejas pertimbangannya disebabkan oleh pelbagai unsur. Sebab keadilan dalam Islam ni dia tidak tertakluklah, maknanya disebabkan oleh pelbagai unsur yang baik, yang buruk, yang positif dan negatif terhadap seseorang ataupun suatu kelompok, satu kumpulan. Kan? Jadi keadilan dalam Islam ni yang penting ialah kita nak laksanakan keadilan dan prinsip serta objektifnya mesti dapat dicapai dan akhirnya dia akan balik semula kepada individu dan masyarakat tadi. Baik, keadilan juga tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur saudara mara, kan, nepotisme, sanak saudara, keluarga, kaum kerabat dan sebagainya lah. Baik, bila saya balik ke Kota Baru baru ni, ada seorang pelajar saya dululah masa UTM, dia seorang engineer di satu dia panggil kementerian ataupun satu jabatan yang agak penting lah di yang federal, under federal ni. Jadi dia kata, saya ni ustaz antara penilai projek, kan. Jadi antara penilai projek dan saya tak boleh rapat, tak boleh maknanya nak berkawan rapat dengan klien. Kan, kalau kita barangkali dari sudut hubungan kemanusiaan okeylah tak.
Tak, jadi dia kena jarakkan diri supaya adanya gap. Dia kata kena ada gap. Kena ada gap supaya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Kalau terlalu rapat, banyak benda yang boleh berlaku, sama ada duit kopinya, bawah mejanya ataupun tolong free ke tanpa sebarang upah pun, yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan di dalam pemilihan sesuatu tender ataupun projek. Sebab apa? Sebab ini kenalan saya. Apatah lagi saudara mara, kan, anak beranak tak, waris warah, kan, saya pilih yang sekian. Inilah bermakna kita sendiri, kita tidak meletakkan ataupun tidak berlaku adil dalam pemilihan tersebut. Ini payah ni. Macamlah juga orang poligami. Dia kata mana boleh berlaku adil antara isteri-isteri. Memang mustahil nak berlaku. Kan? Berusahalah untuk berlaku adil sebaik yang mungkin. Kan? Jangan kita kata okey, awal-awal lagi dah setting dah dalam kepala memang tak boleh berlaku adil. Tak. Berlaku adil lah kerana adil dalam Islam, bab kata tadi, meletakkan sesuatu pada tempat. Kan? Pada tempat dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 152 surah Al-An'am. Wa iza qultum, bila kamu berkata-kata, kan? Ini misalnya dalam bab hakim lah. Fa'dilu walau kana dza qurba. Bila kamu berkata-kata ketika menjatuhkan hukum, ataupun juga bukanlah sebagai seorang hakim, tapi dalam konteks okey, saya nak bagi justifikasi kepada projek ni. Kan, boleh tak boleh si Polan ni saudara mara saya ni sepupu saya, ini dua pupu saya ada apply projek ni, kan, berkata-kata bahawa proposal ni, kan, proposal lah tak, ini bagus, yang paling bagus adalah yang nama sekian. Barangkali orang tak tahu pun, kan, quorum ataupun board tadi tu pun tak tahu pun yang si Polan tu adalah saudara saya, dua pupu saya contohnya, kan. Namun di sini kita perlu apply juga weza kultum, apabila kamu berkata-kata, memberikan pandangan, pendapat, justifikasi dan sebagainya, fa'dilu, kena berlaku adil. Kena berlaku adil, kalau tidak bermakna kita akan berlaku zalim walau kana za qurba, sekalipun kepada za qurba, orang yang ada pertalian dengan kita. Sekalipun terhadap anggota keluarga kita. Itu sebab kalau boleh kita nak elakkan, kan, orang yang ada kepentingan dengan kita masuk tender dan sebagainya, benda ni orang akan bising. Walaupun kita tidak terlibat, tuan-tuan. Ini susah ni. Kan? Susah. Memang cukup susah. Kita tak terlibat. Dalam masyarakat kita keluarlah kata tak, so kan, bila kita keluar, tiba-tiba quorum mesyuarat tadi tu memilih okey, tender yang dihantar oleh saudara kita, sepupu kita, dua pupu kita dapat. Kan? Jadi orang di luar, oh patutlah dia boleh kerana dia ada saudara dalam tu. Walhal kita ni tak terlibat. Jadi bagaimana kita nak bendung fitnah yang tersebar dalam kalangan masyarakat? Susah benda macam ni. Kan? Jadi nak tak nak yang saudara kita tadi pun, okey, kena faham-fahamlah nak jaga fitnah yang sebegini. Dia tak boleh nak apply tender yang ditawarkan oleh di tempat yang di mana kita bekerja, bimbang kalau dia dapat jadi fitnah kepada kita, dan terutamalah, kan, ni payah ni, kan, mesti boleh punyalah. Tak. Baik. Kemudian yang keempatnya ialah bertakwa dalam melaksanakan kewajipan. Adilu. Allah kata berlaku adil. Kita sebut mudah tak, sebagaimana khatib setiap hari Jumaat lah kalau yang lelaki. Dalam ni kita ada perempuan ni, Puan Noliza, Puan Mariam, kan, Hamimah, ni orang perempuan. Ada tak orang lelaki ni? Biasa Cik Zul ada. Ada ke Cik Zul malam ni? Cik Zul, ada ni? Kau tengok bola? Ada Ustaz. Kita je yang lelaki. Orang lain tu perempuan. Kan? Jadi kalau lelaki ni dia biasa ada tak hari Jumaat, khatib kata ittaqullah, yang bertakwalah kamu kepada
kepada Allah. Orang perempuan dia tahu kan, itu antara rukun dalam khutbah ada. Yang pertama apa, alhamdulillah. Yang kedua baca apa, ayat Quran, selawat, kemudian pesan ittaqullah, dan juga doakan 5 rukun khutbah kan, mesti clear. Kan, jadi antaranya ialah bertakwalah kamu, ittaqullah, yang pendek pun jadilah kan. Sebut mudah ada, bertakwalah kamu kepada Allah, kata khatib pada hari Jumaat kan. Depan khatib ni bila dipandang dari belakang, oh ramainya hantu tak ada kepala kan, tidur lena tak. Dan tidur yang paling sedap ialah tidur ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Oh, yang tu kena ada aircon pula kan. Oish, sedap-sedap. Khatib ni kejap aje. Tadi kan, kau dibaca satu kali khutbah aje. Rupa-rupanya member tu lena. Biasalah. Kerana sifat manusia dah lah pergi lambat kan. Yang dulu kata Allah Ta'ala, berlaku adillah kerana huwa aqrabul littaqwa, adil itu lebih dekat kepada takwa. Takwa ni kita dah jumpa selalu. Takwa ialah bukan dalam erti kata takut, tapi takwa dengan makna melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kan? Baik, mengapa keadilan lebih dekat dengan takwa, sedangkan keadilan itu adalah inti ataupun teras kepada takwa sebenarnya? Kan Allah menyebutkan dulu berlaku adillah kamu. Sebab apa? Sebab adil itu dekat dengan takwa. Baik, Syekh Muhammad Abu Zahrah dia bagi penjelasan lah. Hati orang Islam ni, hati orang mukmin ini, kalau Islam ni level yang paling bawah tak, kita ada 5 kan ranking. Yang paling bawah Muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin kan, baik untuk diri dia, kemudian muslih, baik untuk diri dia, dan dia boleh bantu perbetulkan orang. Dan yang paling tinggi, yang paling top adalah muttaqi kan, muttaqin. Allah sebutkan orang yang bertakwa. Baik, jadi hati seorang mukmin, kata Syekh Muhammad Abu Zahrah, ada kalanya terlintas untuk berlaku tidak adil kepada orang bukan Islam kan. Sebab apa? Sebab darah mereka halal masa perang. Mereka kira masa perang dan masa damai itu sama je. Sedangkan tidak. Kan? Dan kita pun tahu bahawa orang yang bukan Islam ini ataupun orang kafir ini, dalam sistem pemerintahan Islam ada 2 jenis. Yang pertama ahli zimmi ataupun kafir zimmi, dan yang kedua ialah kafir harbi. Kan? Yang halal darah tu ialah kafir harbi. Kan? Baik, yang zimmi ni ialah yang memberikan ketaksetiaan, loyalty kepada kerajaan Islam. Dia bayar cukai kepala. Bila dia bayar cukai kepala, ertinya dia boleh duduk saja. Maknanya ginilah, bila berlaku perang, dia boleh tidur lena kan, rumah dia. Kerana dia dah diberikan jaminan keselamatan dan segalanya oleh pihak kerajaan Islam. Kan, sebab apa? Okey, aku dah bayar dah cukai kepala. Situ duduk. Kalau dia kata okey, tak apalah, saya pun oleh kerana saya rakyat negara ini, walaupun saya ni bukan Islam, kata dia, okey, saya nak keluar sama berperang mempertahankan negara kan, yang sama-sama kita diami ni. Okey, itu silakan, tak ada masalah kan. Baik, kata Muhammad Abu Zahrah tadi, mereka anggap tindakan itu lebih dekat kepada takwa, dan Al-Quran menolak anggapan mereka ni dengan menjelaskan sebaliknya bahawa berlaku adillah kepada orang bukan Islam kerana ia lebih baik dan lebih dekat kepada takwa. Kan? Baik, saya ada pengalaman lah masa budak-budak dulu. Kan, adalah yang abang-abang yang senior ni, zaman bila 80-an akhir, rasanya akhir 70-an kot kan. Jadi ialah antara orang Melayu dan orang Cina kan, yang abang-abang masa tu mungkinlah saya dah berapa, dah 5, dah 6 kali. Jadi yang abang yang senior sikit ni, dia kata boleh kita curi barang kedai Cina kan.
boleh kita curi barang kedai Cina. Sebab apa? Sebab dia kafir. Boleh ke tuan-tuan? Walaupun realiti Malaysia ni kan tidak ada istilah kafir zimmi ke kafir harbi ke, kan? Tetap tidak boleh tak? Sebab dulu-dulu mungkin pemahaman yang salah lah kan. Ini dalam kes-kes yang terpencil lah kan. Kalau di peringkat kampung ke apa ke, budak-budak nakal kan. Jadi bagi dia dalam kepala dia, okey boleh pasal apa? Aku nak curi barang kedai Cina. Bagi kita tak boleh. Kamu curi barang siapa sekalipun, sama ada dia kafir ataupun dia Islam, tetap tak boleh, dan perbuatan tadi itu adalah haram, ditegah dalam agama. Kan? Walaupun dia kafir. Soal dia kafir itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dari sudut kemanusiaan, kan? Dari sudut kemanusiaan, tak boleh kita ganggu gugat kehidupan dia. Yang ni hari ni rasanya clear lah. Mungkin ada pun kes-kes yang terpencil lah. Ada kan. Misalnya satu lagi ialah apabila orang yang non-Muslim ini ditimpa musibah. Maknanya misal kata kemalangan ke kan, dan sebagainya, kita nak biarkan begitu pada muka. Tak boleh kan. Kita wajib menolongnya atas dasar kemanusiaan walaupun berbeza, sama ada dari sudut agama maupun warna kulit, keturunan dan sebagainya kan. Malah siapa sekalipun. Dan hari ini semangat untuk nak membantu, menolong sesama manusia, alhamdulillah cukup baiklah kita rasakan dan kita dapat tengok sendiri kan. Kes-kes yang terpencil, yang ekstrim ni di mana sahaja ada. Yang itu memang tak boleh kita jadikan sebagai satu justifikasi tentang keadaan satu misal kata masyarakat Cina ke, orang Melayu ke, India ke, yang punya sifat negatif yang sebegitu. Itu tak boleh kan, tidak adil untuk kita nak justify yang mereka ada sifat-sifat negatif. Kalau ada sekalipun, mungkin hanya ada pada individu yang tertentu sahaja. Tak boleh kita generalisasikan. Baik. Dan yang terakhirnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini saya kata tadilah, suruh takwa mudah kan. Suruh takwa mudah, tapi nak memahami takwa tadi, nak melaksanakan takwa tadi tidak semudah yang dijangkakan. Kan saya menyebut pada diri saya sendiri, memberi peringatan pada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian kan, yang sama ada secara dalam online kita pada malam ini kan, ataupun yang di luar sana, kan, sebagai peringatan bersama. Kita dah sebulan, dah 2 bulan, sebulan lebih. Malam ini malam nisfu Zulqa'dah kan, sebulan setengah dah kita melepasi Ramadan. Apakah kita masih lagi meneruskan momentum Ramadan ataupun dah larut dengan open house kan? Dah larut dah dengan open house, maka amalan-amalan yang kita lakukan di sependek Ramadan tadi telah pun kita abaikan. Biarkan berlalu, tak apalah, tunggu tahun depan pula kan. Aku nak buat BT ke, solat malam ke dan sebagainya, tunggu tahun depan pula. Itu kalau kita masih lagi diberikan umur panjang untuk bertemu dengan Ramadan tahun hadapan. Kalau tidak, habis kan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khabir ini, dia lebih, maknanya maha mengetahui. Dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ta'malu maknanya apa yang kamu buat kan. Jadi Allah maha mengetahui apa yang kita buat. Apa yang kita buat, sama ada orang bagi perumpamaan dalam gelap gelita pun kan, Allah mengetahui, sedangkan manusia tak tahu dah. Keadilan dalam Islam ialah keadilan yang bertitik tolak daripada kesedaran takwa kepada Allah Ta'ala. Ini kata kita bercakap mudah, nak praktis tidak semudah kita cakap tak. Nak praktis ni pun satu hal, banyak hal lah tak kan, yang bertitik tolak daripada kesedaran kan. Kesedaran, tidak semua orang ada kesedaran. Soal pemakanan umpamanya, orang tahu
pemakanan itu, pemakanan ini kalau makan sekian, aku akan sekian, ada efek kepada kesihatan. Kan? Kalau makan banyak sekian, kalau makan yang jenis fast food apa sekian, ada side effectnya sekian-sekian. Kan? Tahu, tapi oleh kerana nafsu kita ni yang sentiasa bergejolak daripada dalam diri ni, oi saya ni kalau tak minum air manis satu hari ataupun apa dipanggil T-life ke apa benda. Kan? Ada yang hangat di pasaran lah dalam kalangan anak muda ni. Kan? Ada tuan-tuan sini minum ke? Ada orang muda ke dalam ni? Adalah yang style bubble ke apa kan? Itu. Kan? Yang kadar glukos ataupun kadar gula yang tinggi. Kan? Ada seorang tu ialah baru kahwin. Pregnant first baby. Kan? Weh, dia kata kena kecil manis. Kan? Kena kecil manis, pergi ke klinik kesihatan, doktor kata suruh minum air gula, test, okey. Dia punya kadar bacaan gulanya tinggi. Mana tidaknya masa muda-muda, kan? Walaupun law itu muda lagi. Tapi masa duk mengaji dulu, budak-budak yang sebegini ni dia suka sangat minum air yang tadi tu, kan? Mungkin dia rasa seronok lah tak, kan? Sama ada air yang blended sekira ataupun juga style masuk apa panggil coffee house ke Starbucks ke apa ke, memang seronok makan tapi kadar glukos atau kadar gula yang tinggi. Baik. Balik pada kesedaran itu je sebenarnya. Kan? Kadang-kala tak nampak juga kesedaran. Sebab kesedaran ni kadang-kala kita tengok orang kereta accident, kan? Kita pandu laju 5 minit 10 minit insyaAllah dah, kan? Lepas tu berdesuk balik, kan? Dah hilang dah, kan? Berkenaan dengan insiden yang kita lalui tadi, sama ada misalnya terutama yang trauma ataupun kemalangan maut yang kita saksi depan kita. Wallahualam lah. Baik. Jadi keadilan yang sedia memberikan kemaafan tanpa dendam. Balik pada cerita ni, mana dia punya latar ayat ini ialah wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kan, kepada musuh kita apakah kita sanggup memberikan kemaafan kepada mereka. Kan? Dia kadang-kadang kita tengoklah dari sudut misal kata yang dipaparkan oleh sebahagian daripada Al-Quran, golongan musyrikin Makkah. Kan? Masa mereka belum Islam atau masa mereka kafir, mereka berperang. Tiba-tiba member tu Allah bagi hidayah masuk Islam. Agak-agaknya macam mana tuan-tuan? Geram tak geram? Tak, dulu ni dialah yang bunuh misal kata ayah aku lah, kata tak, bunuh abang aku, bunuh adik aku lah, kan. Tapi sekarang dia dah Islam. Dari sudut dendam kesumat ada ke tidak? Nak lupuskan benda-benda yang sebeginilah dia perlukan masa, kan. Memang ustaz bercakap boleh, tak betul. Kan? Jadi kalau letakkan dari sudut keikhlasan tadi tu, amat ibadah tadi, apabila mereka tadi tu dah diberikan hidayah, yang lepas tu lepas. Cerita yang lepas ni lepas, tidak semudah itu untuk kita lepaskan daripada ingatan kita. Kan, orang tak boleh, saya tak boleh nak maafkan dia. Kan, terpulang lah. Kan? Keadilan yang sedia memberikan kemaafan tanpa dendam kepada terutama kes-kes latar belakang ayat ini, yang apa panggil yang kafir, yang bukan Islam memeluk Islam. Baik. Sebagai kesimpulan, ringkas pada malam ini, jelasnya keadilan dalam Islam ialah meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Kan, pada tempat yang betul. Songkok pakai di kepala, selipar pakai di kaki, yang selipar kanan pakai sebelah kanan, yang kiri pakai sebelah kiri. Tak, kan, maknanya kita meletakkan pada posisi yang betul, kerana memang begitulah, kan, ia diciptakan oleh manusia. Tak ada pattern, kecuali memang sama saja selipar ni boleh belaka kanan kiri, dia tak ada beza. Tak apalah kalau jenis macam tu rompoh, kan, tu rompoh semua, kan, free style, free size. Baik, setiap manusia sama ada Muslim ataupun bukan Muslim ada
hak yang tertentu. Dalam konteks kita bernegara, kan? Dalam konteks kita bernegara, kita tengok realiti zaman hari ni, zaman moden hari ni, Muslim dan non-Muslim ada hak yang tertentu dalam sebuah negara. Bila kita bincang tentang sistem politik dan pemerintahan, kan ada tanggungjawab pemerintah dan ada hak rakyat. Dan juga ada hak pemerintah dan juga tanggungjawab rakyat. Kan di sebaliknya, kan macam antara suami isteri lah, kan ada tanggungjawab suami hak bagi isteri, hak bagi suami, tanggungjawab bagi isteri. Kan dalam konteks negara pun sama, tanggungjawab kerajaan dan hak rakyat. Misal kata hak untuk mendapatkan pendidikan, kan percuma. Maka tanggungjawab kerajaan ialah memberikan pendidikan percuma kepada rakyat. Hak mesti mendapat pendidikan yang percuma. Bila rakyat tadi itu tak kira sama ada dia Muslim ke tidak Muslim ke, kan besar, kecil, tua, muda, mereka dijamin oleh undang-undang, oleh perlembagaan untuk mendapatkan misalnya hak pembelajaran. Kan tak boleh siapa pun menafikannya. Kan dalam konteks kita hari inilah, sebab kita bercakap secara realiti. Baik, keadilan hak tertentu yang perlu kita ketahui dan kita amalkan, kan. Walaupun kita Malaysia ni adakah Malaysia ni sebagai negara Islam ataupun tidak? Yang ni isu bincang pun tak selesai. Boleh selesai, kan? Apakah Malaysia ni sebagai Islamic country? Jawapannya ya, kan. Islamic country merujuk kepada tampuk pemerintahan yang dipegang dan ditadbir oleh majoriti orang Islam. Dia sebagai Islamic country. Kan kalau dalam konteks termahnya sebagai Islamic state, belum, kan, kerana Islamic state merujuk kepada negara yang melaksanakan sistem perundangan Islam. Kita belum, kan, kita belum melaksanakan sistem perundangan Islam. Hanya di mahkamah syariah saja dua perkara yang melibatkan adat istiadat dan apa kita panggil tanah adat yang berada di bawah kerajaan negeri. Kan di bawah negeri adalah berkenaan dengan perihal agama sahaja. Kan bab nikah kahwin, kan bab nikah kahwin dengan bab harta pusaka, kan itu di bawah pentadbiran agama Islam negeri. Adapun yang lain dalam misalnya dalam kesalahan membunuh, kan qisas diletakkan di bawah akta, dan dibicarakan di mahkamah sivil bukan di mahkamah syariah. Kan panjang perjuangannya lagi, kan, untuk nak meletakkan kes-kes sebegitu, apatah lagi kesalahan hudud, kan, minum arak, berzina, mencuri, merompak, kan, di bawah pentadbiran undang-undang syariah. Dia perlukan masa yang lebih pentinglah bagi kefahaman kepada semua pihak, kan, masyarakat dan juga pihak pentadbiran. Baik, keadilan mesti difahami dengan betul dan dilaksanakan dengan penuh penghayatan. Bukan slogan saja. Ini kita boleh slogan, buat panel spanduk besar-besar berarak akak, kan. Slogan saja tak, kan, hanya sekadar slogan saja dan kesedaran bermusik tak jadi, kan. Tak jadi macam setengah orang buatlah kempen sekian, kan, ada pro dan kontra lah untuk nak memupuk ataupun mewujudkan kesedaran. Bulan dakwah, bulan solat, kan. Jadi kita faham tak, kan, sebagai kempen untuk nak menggerakkan secara lebih aktif lagi isu-isu dakwah misalnya, ataupun bulan solat, dalam bab solat nak galakkan masyarakat Muslim ini solat. Jadi bukanlah bermakna kalau bulan tadi itu misal kata kita sekarang okey bulan Jun, katakan bulan solat, bulan lain itu tidak solat tak perlu solat tak, kan. Artinya nak galakkan masyarakat ini untuk solat secara
jemaah sebagai contohlah kan. Yang ni saya kira orang yang sentiasa hadir majlis ilmu ni mudah-mudahan mereka boleh hadam, mereka boleh fahamlah kan. Jadi bukan hanya sekadar slogan sahaja. Baik, kita balik, ada masa sikit lagi tuan-tuan, kita balik kepada apa yang disebutkan oleh Profesor Hamka tadi. Kan, kita ambil dah sikit yang kata-kata dia ni. Baik, daripada bawah ini, yang first perenggan tadi itu, kerana kaya, miskin dan sebagainya, kemudian tentang kebencian yang boleh menghalang seseorang daripada berlaku adil. Hamka mentafsirkan sebagai contoh, orang yang akan kamu saksikan, mana beri kesaksian di mahkamah tu, tak sama ada mahkamah sivil ke ataupun mahkamah syariah ke, sebelumnya telah melakukan kesalahan yang menyakiti hatimu. Maka jangan sampai kebencian kamu menyebabkan kamu bagi saksi palsu. Kan? Kita benci sangat dia ni. Tiba-tiba mahkamah panggil sebagai saksi. Agak-agaknya macam mana? Kan? Jadi, maka jangan sampai kebencian kita kepada si fulan tadi itu sehingga kita ni bagi kesaksian palsu untuk melepaskan maknanya dendam kesumak kita kepada dia kan. Dia jadi misalnya sebagai OKT lah kan, sebagai orang kena tahan, jadi orang kena tuduh, supaya kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang berpihak kepada dia jangan dikhianati. Kalau dia ni di pihak yang betul, kita ada satu jawapan yang betul, yang benar, maka kena ceritakanlah kebenaran walaupun pahit. Kan, kalau boleh kita ni itulah dendam kesumak, kalau boleh aku ni, siapa-siapa yang rasa tak berkenan, biarlah dia ni kan ditimpa musibah sentiasa. Kadang-kadang beginilah tuan-tuan dalam kehidupan kita seharian kan, orang yang bawa kereta yang bengong-bengong ni kan, bawa kereta bengong-bengong ni, kita tak ada kerja lain ni, kita celaka je, kita sumpah je tak. Pernah tak kita doakan maknanya supaya dia ni berubah menjadi pemandu yang berhemah kan? Pernah tak? Kalau pernah, alhamdulillah lah kan. Kita ni kadang-kadang celaka, tak ada perkataan lain, kita menyumpah je kan. Patutnya tidak begitulah. Kita doakan supaya orang tadi itu kan, doalah dalam hati supaya mereka tadi itu diberikan hidayah, diberikan kesedaran dan seumpamanya lah kan. Ada kadang-kala berlaku juga kan, misal kata kita lah seharian kita. Jadi bila kita tak bagi orang tu nak dia bagi, dia dah bagi signal, kita tak bagi nak masuk kan. Kemudian mungkin dia rasa tak puas hati, ataupun kita sendiri pun kita bagi signal, kereta sebelah kanan yang kita nak masuk ni tak bagi laluan. Nanti kan aku potong depan kan. Jadi seolah-olah pula kita rasa nak balas dendam kan, ataupun juga nak menunjukkan suatu tindakan yang kurang senang kepada pemandu tadi. Itu sekadar contohlah, maknanya poin di sini adalah adanya perasaan dendam, adanya perasaan balas dendam walaupun seketika. Kan? Tapi kalau dalam konteks jalan raya ni, saya rasa tuan-tuan sekalian pun tidak ada mak lah kata bila kereta ni kereta ni nanti kita kejar, nanti ni kereta pelik ABC 123 lah kata tak. Kita takkan ambil gambar kan. Ada ke? Tak ada tak. Kalau biarlah lalu walaupun dia buat onar apa benda lah sekalipun kan, tak apalah, kita anggap dia sebagai satu ujian kepada kita kan. Kita lupa itu je lah. Baik. Kebenaran yang berpihak kepadanya jangan dikhianati kerana kebencian kita, kerana kebenaran akan kekal dan kebencian adalah perasaan yang tidak tulen dalam jiwa. Sebab jiwa kita ni adalah jiwa yang bersih kan. Jiwa yang bersih. Jadi kalau ada perasaan yang negatif, yang buruk, yang seumpamanya tadi tu, seketika sahaja. Seketika sahaja kalau dalam konteks kita ni, bawa mujab, bawa istighfar dan sebagainya, mudah-mudahan redalah kemarahan kita. Ataupun mungkin kita duduk berletih,
nak melampiaskan gerak lantaklah kan. Jangan kita sumpah seronok pula. Kalau kita sumpah seronok dia pula kan, kita akan dapat dosa. Kan? Kita akan dapat dosa. Kan? Kalau hanya sekadar bakali membebel tu rasa geram, itu tengoklah tengok ayat kita tadi tu. Kan? Jangan ada yang saya katakan sumpah dan sebagainya lah. Kalau tidak, kita pula berdosa kepada dia, kecuali kita nak lampiaskan mungkin kemarahan kita itu mungkin dalam batas yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Jadi bersikap adil lah. Itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada takwa. Kemudian Hamka kata lagi, keadilan pintu yang paling dekat dengan takwa, sedangkan kebencian menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Kita nak yang mana? Kita nak yang mana keadilan yang paling dekat dengan takwa, manakala kita benci yang akan menjarakkan lagi kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi ini sebagai contohlah di mana Hamka dia tulis ketika berada dalam penjara. Mungkin tuan-tuan ada baca kisah dia kan, dan kalau tidak baca tafsir Hamka kan secara keseluruhan mungkin agak sukarlah untuk dapati. Paling tidak pun mungkin kita boleh baca rintitan-rintitan dan sebagainya, ataupun juga petikan-petikan yang ditulis oleh penulis-penulis hari ini lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sekadar itulah pertemuan kita pada kali ini. Ada soalan ke? Dan seperti biasalah, siapa yang nak beri sumbangan dan sebagainya bolehlah menyalurkan sumbangan anda kepada pihak Akademi Tadabbur Malaysia pada akaun yang tertera lah. Ada sumbangan ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia bolehlah disalurkan ke akaun Bank Islam nombor sekian-sekian atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan segala infak, sumbangan, zakat dan sebagainya tadi mendapat keberkatan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, kalau tidak ada soalan, saya kira kita berhenti di sinilah pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang bersedia akan datang. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul nas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua.